اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 59. Muka surat 59, baris yang ke-10 daripada bawah. Baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya obat bagi riak itu menolak akan segala sebabnya. Menolak akan segala sebabnya, yakni segala puncanya, segala punca bagi sifat riak, iaitu segala sebab riak ataupun segala punca riak, 3 perkara. Pertama, kasih akan dipuji, suka orang puji. Itu sebab punca riak yang pertama. Dan kedua, takut dicela, takut orang kata. Dan ketiga, loba tomok akan umpama harta. Loba akan umpama harta. Umpama harta ni dengan pangkat, dengan kemegahan, dengan dunia, itu umpama harta. Jadi 3 perkara yang menjadi sebab ataupun punca bagi riak. Dan ketahui olehmu bahawasanya obat bagi riak, obat untuk memelihara hati kita daripada sifat riak. Obat untuk memelihara hati kita daripada sifat riak itu menolak akan segala sebabnya. Selepas bicara berkaitan dengan sifat kecelaan yang ke-10, sifat riak, didatangkan takrifan riak. Apa dia takrifan riak? Buat ibadah untuk dapat manfaat dunia. Buat ibadah kerana selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebut kata selain daripada Allah ni, banyak selain daripada Allah ni. Jadi dalam kitab kita ni buat ibadah kerana untuk dapat manfaat dunia. Berarti untuk dapat manfaat akhirah, tak panggil riak. Jadi riak ni buat ibadah untuk dapat manfaat dunia. Dia riak ni adalah lawan kepada ikhlas. Riak lawan kepada ikhlas. Ikhlas buat ibadah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ni buat ibadah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kira-kira riak ini buat ibadah bukan kerana Allah, tapi dalam kitab Penawar Hati ni, ikhlas buat ibadah
kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata untuk taqarrub ilallah, untuk redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibicarakan takrifan riya dalam kitab Penabagah Hati. Sebaliknya takrifan riya buat ibadah nak kepada manfaat dunia, nak manfaat dunia. Kalau nak samalah dengan takrifan ikhlas, buat ibadah semata-mata kerana Allah. Riya, buat ibadah bukan kerana Allah. Kalau nak sama. Tapi kalau letak kata buat ibadah bukan kerana Allah termasuk kerana pahala, termasuk kerana syurga. Itu semua termasuk di dalam bukan kerana Allah. Ada ni. Kerana pahala, kerana nak dapat upah. Bila dapat upah, nak dapat syurga. Jadi pahala ke syurga itu bukan kerana Allah. Tapi didatangkan di sini riya, buat ibadah kerana dunia. Dia khas gitu je. Tapi kalau nak sama dengan ikhlas, sebab antara ikhlas dengan riya ni berlawanan. Ikhlas buat ibadah kerana Allah, riya buat ibadah bukan kerana Allah. Tapi dalam kitab ni letak untuk dapat manfaat dunia, atau riya. Pada ni. Kalau nak letak gini riya, ikhlas buat ibadah kerana nak dapat manfaat akhirah, syurga dan pahala. Boleh tu. Pada ni. Sebab ikhlas ni semata-mata kerana Allah, itu ikhlas peringkat tinggi. Nak pahala, nak syurga, itu ikhlas peringkat pertengahan. Jadi kalau bicara bab riak ni, bicara buat ibadah bukan kerana Allah ni, kalau bicara bab kesucian rohani, nak pahala, nak syurga tu dia kira sudah menyekutukan Allah dengan selain daripada Allah. Ini kalau bicara bab kesucian. Bicara bab kesucian, makna buat ibadah bukan kerana Allah, tapi nak kerana pahala dan syurga. Kalau bicara bab kesucian, hak makna hak kedudukan yang lebih tinggi. Tapi dalam kitab ni hanya riak buat ibadah kerana nak manfaat dunia, berarti buat ibadah untuk dapat manfaat akhirah, syurga dan pahala, tak panggil riak. Bahkan ada juga untuk manfaat dunia tapi tak panggil riak. Ada juga buat ibadah untuk manfaat dunia tapi tak panggil riak. Hak ni buat ibadah untuk dapat manfaat dunia yang masih lagi dihukumkan ikhlas, tapi ikhlas hak paling rendah. Ikhlas yang paling rendah ada buat ibadah untuk dapat manfaat dunia. Jadi apabila buat ibadah untuk dapat manfaat dunia, dia panggil ikhlas lagi, maka tak masuk dalam hak takrifan riya, buat ibadah kerana manfaat dunia. Mana buat ibadah untuk dapat manfaat dunia yang masih lagi dinamakan ikhlas, dapat pahala, tapi ikhlas yang paling rendah. Dia semayang sunat duha kerana untuk murah rezeki. Itu bukan manfaat dunia. Semayang sunat duha supaya murah rezeki. Murah rezeki itu bukan manfaat dunia. Baca surah Waqiah sama juga untuk murah rezeki. Itu bukan manfaat dunia. Baca surah Waqiah untuk murah rezeki, manfaat dunia. Kenapa bayar zakat?
untuk selamat harta-harta yang lain daripada dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bayar zakat. Dia bayar zakat bukan nak ke pahala sangat, tak kira ke pahala, tapi kenapa bayar zakat? Sebab dengar orang ceramah, kalau zakat tak bayar, Tuhan akan binasakan harta-harta yang lain. Maka dia pun bayar zakat kerana nak selamat harta daripada dibinasakan oleh Allah. Itu bukan manfaat dunia. Itu manfaat dunia. Tapi semayang duha contohnya, baca surah Al-Qiyah contohnya untuk rezeki manfaat dunia, bayar zakat contohnya untuk selamat harta yang lain, dihukumkan ikhlas paling rendah, maka tidak termasuk dalam takrifan riya, buat ibadah kerana manfaat dunia. Itu takrifan riya yang terdahulu. Kemudian didatangkan riya adalah sifat hati yang dicela pada syarak, haram ijma' ulama, dosa besar, dan dinamakan syirik yang kecil. Syirik yang kecil sebagai disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa huwa riya. Sesungguhnya ditakuti daripada segala barang yang aku takut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas kamu ialah syirik yang kecil, iaitu riya. Syirik yang kecil, tapi sebut syirik bukan yang ingang ni. Syirik yang kecil. Kecil ni bukan makna syirik tu kecil, bukan. Maknanya nak banding syirik yang besar, hak kafir tu. Syirik hak besar, hak kafir tu ada dua bahagian. Syirik besar kafir ada yang jali, yang terang-terang sembah berhala. Ada syirik besar, hak kafir, hak kekal neraka, semayang pun tidak sah. Ada syirik besar yang khafi, yang tersembunyi, berpegang dengan akidah-akidah yang kafir, walaupun zahirnya orang Islam bersembahyang, berpuasa. Jadi syirik kecil ni taklah kafir, maksud syirik besar tadi, tapi dia panggil syirik menyekutukan Allah dengan bahawa buat ibadah zahirnya menurut perintah Allah, tapi sebaliknya hati nak kepada manfaat dunia. Dia panggil syirik menyekutukan, tapi yang kecil. Pandai ni. Ini syirik syariah. Syirik syariah lah ni. Adapun syirik khafi bab maqam, itu bicara bab kedudukan. Itu kena bicara beraluh molek tu. Sebab syirik bab maqam ni, semua orang syirik selagi belum naik maqam fana, belum naik maqam aulia. Semua orang syirik maqam. Itu nak bicara tu. Itu nak bicara kena tertik terni molek. Jangan duduk ceramah kata reti syirik. Orang ni mati dia kena musyrik. Tu hak mana tu? Dan ni kena berlalu molek ni. Ini kita bicara bab syirik syariah. Syirik kecil iaitu riya. Kemudian didatangkan riya pada tubuh badan, pada kelakuan, pada pakaian, pada perkataan, riya pada pekerjaan. Dia ada bahagi-bahagian riya. Kemudian didatangkan pula riya yang paling besar adalah riya munafik atau orang kafir. Orang kafir kena fahamlah, orang kafir di sisi Allah. Munafik ni orang kafir di sisi Allah. Di sisi hukum dunia orang Islam, kita maklumkan munafik di Madinah bersembahyang berjamaah di balakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mati, jenazahnya dikebumikan sebagaimana orang Islam yang lain. Tapi sebut kata riya munafik ni kafir hukum akhirah,
kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kena fahamlah antara bab Islam dan iman, kena beza situ. Sebab ada orang ceramah, dia kata kita tak boleh kata orang kafir tu kita tak boleh kata orang kafir tu kafir. Kata pelik pula. Orang kafir kita kata kafir lah. Penyembah berhala kafir lah. Nak kata apa lagi? Tak boleh kata kafir, dia kata. Ini orang ceramah Kenapa? Sebab orang munafik pun kita tak boleh kata kafir. Orang munafik pun tak boleh kata kafir. Padahal munafik kafir, tapi tak boleh kata kafir. Jadi orang kafir lain tu pun tak boleh kata kafir juga. Orang ceramah ni. Mana kata penyembah berhala, nak kata macam mana? Kata dok Islam. Dok Islam pun masalah pula kafir lah. Dok Islam. Apa? Non Muslim. Tak. Non Muslim ada. Dok Islam. Jangan kata kafir. Sebab apa? Sebab orang munafik, orang kafir pun tak boleh kata kafir. Ada ni. Orang munafik, orang kafir pun tak boleh kata kafir. Orang munafik ni kita kata kafir lah. Kenapa tak boleh kata kafirnya? Kafir di sisi Allah. Tapi siapa munafik, hak kita kata kafir di sisi Allah ni, kita nak tujulah sebab tu hak batin. Ada ni. Sekarang ni orang munafik tu kafir. Dan mana hak munafik kafir? Sianu. Tak boleh nak kata sianu. Ada ni. Sekarang orang munafik kenapa tak boleh kata kafir? Sebab dia kata tadi orang kafir tak boleh kata kafir. Ni penceramah ni. Sebab orang munafik yang kafir pun tak boleh kata kafir. Orang munafik kita kata kafir lah. Kafir di sisi Allah. Yang kita tak boleh ni siapa? Nyata kan? Tak boleh lah. Sebab dia kafir di sisi Allah. Kita tak tahu. Abdullah bin Ubay itu diketahui kerana diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Di antara sahabat yang dikurniakan ilmu, yang mana sahabat ni umpama spy Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpama spy Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia boleh mengetahui siapakah dia orang Madinah atau munafik, iaitu Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu. Huzaifah dia spy Nabi, dia boleh tahu mana hak munafik. Tapi setakat dia dengan Nabi je. Sebab ini hak dengan Allah ni. Hak Nabinya, Nabi sudah menyatakan bahawa umirtu an ahkuma bizawahir wallahu yatawallas sarair. Aku diperintah hukum zahir. Hak dalam tu, hak sir, hak dalam tu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang atur tu. Jadi hak munafik ni hanya antara Nabi dengan Huzaifah sahaja. Cuma Huzaifah ni, kalau orang munafik mati, Huzaifah tak pergi semayang. Sahabat lain pergi semayang, Huzaifah tak pergi semayang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia tengok Huzaifah. Kalau Huzaifah tak pergi je, dia tak pergi semayang. Ada juga tak semayang. Hak mati ni zahirnya orang Islam, jenazahnya disembahyangkan. Tapi kalau Huzaifah tahu orang ni munafik, Huzaifah tak pergi semayang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia tengok Huzaifah pergi semayang ke tak. Huzaifah radhiyallahu anhu tak pergi semayang, Sayyidina Umar pun tak pergi semayang juga. Ada juga je ni orang mati tak pergi semayang. Ada ni. Ni cerita je ni. Apabila dijemput semai jenazah, ditanya minna minhum, ditanya. Ditanya minna minhum, daripada kami ke daripada mereka? Minhum tu guru, minhum tak apalah, ajak mereka lah sembahyang sama mereka, tak payah ajak saya lah. Dia kita tak kata apa. Dia tak kata apa. Cuma tanya minna minhum, daripada kami ke daripada mereka? Jangan duduk surah-surah lah, sekatu je.
Pada ni. Itu je, jangan duduk. Dan FB pun jangan duduk tulis-tulis apalah. Ni cerita Tugu lah ni. Ada Tugu. Dekat tu sudahlah. Dia tak kata apa. Saya tak kata apa. Tapi kalau masa hidup tak mau ikut kita, masa mati kita sibuk nak pergi semai jenazah ni, banyak urusan. Gitu je lah. Dia tak kata apa. Anda ni dia kata dia senyap je. Dia mengajar pun tak ada setuh apa-apa. Tapi dia gitu. Sibuk dia kata. Kalau masih hidup bersama, insya-Allah pergi semayang lah walaupun sibuk. Kalau masa hidup tak bersama, tak ada masalah. Tapi maknanya cari sama-sama lah. Dia kata gitu. Allah tanya, minna minhum. Daripada kami, daripada mereka. Kalau minna dia pergi, kalau minhum dia tak pergi. Pada ni. Jangan pergi tarik kot lain tu. Jadi Huzaifah dia tahu siapa yang munafik. Ini Allah Ta'ala kurniakan ilmu kepada dia. Tapi ini bukan hukum zahir ni. Bukan hukum zahir. Ada ni bukan hukum zahir. Jadi dari segi zahirnya kita boleh tak nak tuju-tuju. Tak boleh. Walaupun dipanggil ada muqtada, dipanggil. Ada muqtada. Muqtada ni dipanggil apa? Muqtada ni dipanggil dengung. Faham dengung? Dengung ni bukan dengung ngaji Quran tu. Dengung ni meh-meh, mirik-mirik. Ada meh-meh, ada mirik-mirik. Ada meh-meh, ada mirik-mirik sekalipun. Haram kita tuju seseorang sebagai orang munafik. Yang baik walaupun ada meh-meh. Ni senang-senang. Itu munafik itu. Kalau dalam FB ayat munafik dituju pada orang lain tu ayat mainan. Ada ni dalam FB. Dia berkelahi, dia menuduh munafik tu mainan. Dia tahu dok munafik tu kafir. Berat tu. Itu dosa anak Adam tu. Orang yang seumpama ni orang tak ada akhirah. Dah komen itu, mudah-mudah je. Itu munafik itu dia kata. Munafik ni apa? Orang kafir di sisi Allah. Orang kafir di sisi Allah. Bukan setakat kekal neraka. Neraka lapis paling bawah sekali. Ingat baik tu. Ni senang-senang. Tu munafik. Dia kata. Walaupun ada muqtada, ada meh-meh sekalipun, haram kita menyatakan seorang tu munafik. Sebab apa? Tuduhan yang sangat berat. Munafik ni kafir di sisi Allah. Kamu tahu mana dia kafir di sisi Allah? Kamu tahu mana dia kafir di sisi Allah? Ke Allah beritahu kepada kamu? Makna munafik ni kita boleh kata kafir sebab dia kafir. Tapi kafir di sisi Allah, kafir hukum akhirah. Zahir atau dunia hukum orang Islam. Kenapa munafik ada kata kafir? Sebab memanglah mereka kafir. Tapi siapa munafik yang kafir tu? Kita tak boleh tuju. Situ. Ada ni. Hukum zahirnya dia orang Islam. Ini hak riak yang paling besar. Riak munafik menzahirkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Atau paling besar. Yang keduanya riak dengan amal yang wajib. Riak dengan amal yang wajib. Kenapa sembahyang? Kerana nanti dimarah oleh mak ayah. Sampai di tempat duduk kerja di bandar tu, semayangnya tidak. Semayang kerana mak ayah. Tu riak dengan perkara yang wajib. Balik rumah mak ayah, puasa molek-molek. Di tempat kerja tak puasa-puasa pun. Riak dengan perkara yang wajib. Ke Mekah kerana apa? Kerana orang. Sebab orang duk tanya sangat, bila nak pergi Mekah? Tua dah. Kemudian hidup senang, berkemampuan sangat-sangat. Bila nak pergi Mekah? Bosan pergi Mekah? Dia pun pergi Mekah. Tapi bukan kerana Allah. Kerana bosan orang duduk tanya nak pergi Mekah bila. Duduk Mekah kepanasan. Duduk Mekah kepanasan 40 hari.
40 hari duduk tu kepanasan. Kepala otak duk mikir kerja buat di kampung. Kerja buat di kampung. Dia kata macam manalah orang dulu pergi Mekah 6 bulan. Tahu tak orang dulu pergi Mekah 6 bulan. Sebulan tu berpuasa Ramadan di Mekah. Orang dulu puas hati. Ada 6 bulan orang dulu pergi Mekah. Belanja tak besar mana, tapi 6 bulan. Hak ni pergi 40 hari, Allah lah. Dah pergi Mekah bukan kerana nak cari pahala, kerana bosan orang duduk ni. Orang duduk tanya duk apa. Tapi alhamdulillah lepas balik tu berubah. Lepas balik jadi berubah. Jadi orang yang taat pergi Mekah pula kali yang kedua. Buat apa? Tak puas hati. Sebab pergi Mekah kali pertama tu memang bukan kerana Allah. Tapi walaupun bukan kerana Allah, apabila hukum pekohnya, rukun haji apa sempurna, sahlah pekoh dia, gugur kewajipan haji sekali sama hidup. Tapi tak ada pahala lah, bukan kerana Allah, tapi sudah lepas kewajipan haji umrah sekali sama hidup. Tapi tak puas hati, pergi kali yang kedua. Mana pergi mula-mula tu pun dapat manfaat juga, lepas balik jadi molek. Ada ni. Mana ada juga orang yang riak kerana perkara wajib. Hak saya sebut minggu lepasnya, hak nak kena jaga molek perkara wajib adalah belajar agama. Itu perkara wajib. Belajar agama, pastikan belajar agama kerana Allah, bukan kerana untuk dapat manfaat dunia, umpama harta, umpama pangkat, umpama kedudukan, kemuliaan. Hak ni dipanggil riak. Hak berat ni, riak pada perkara wajib. Yang nak bicara banyak ni adalah riak. Yang ketiga, riak pada perkara yang sunat. Tiba-tiba belajar agama yang wajib ijma' ulama', kefarduan, kewajipan, tiba-tiba belajar agama bukan kerana Allah, kerana manfaat dunia. Itu haram, dosa besar, wajib bertaubat segera. Ni panjang bicara di antara kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin panjang bicara berkaitan dengan niat belajar. Niat yang sebenarnya macam mana? Niat yang sebenarnya belajar kerana nak tuntut redha Allah. Belajar kerana nak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Niat belajar kerana nak beramal. Ada orang tanya, dia kata kenapa ustaz biasa duduk sebut ayat belajar kerana nak keluar daripada kelam jahil pada terang ilmu. Ayat bunyi macam tu sikit tau. Macam klasik ke apa? Dia kata ustaz biasa duduk sebut belajar niat ni kena niat betul. Di antaranya belajar kerana nak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Itu ayat dalam kitab Hidayatus Salikin. Tu saya biasa duduk sebut tu. Belajar kerana nak tuntut redha Allah. Belajar kerana nak beramal. Belajar kerana nak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Tu niat hak betul dalam kitab Hidayatus Salikin. Didatangkan pula orang niat belajar kerana selain daripada Allah. Satu golongannya bertaubat kemudian kembali taat kepada Allah. Golongan yang keduanya tidak bertaubat dengan Allah. Begitulah dianya dapat ilmu pun kerana untuk dapat dunia. Ini akan menjadi ulama yang yang lebih ditakuti daripada Dajjal. Ini panjanglah kitab Hidayatus Salikin membicarakan berkaitan dengan orang belajar untuk dapat manfaat dunia. Riak pada belajar itu termasuk dalam riak pada amal yang wajib. Itu hak nombor 2. Riak hak berat tu. Hak riak nombor 1 tu munafik tu. Hak tu dak cerita dak tu patut kafir. Hak yang keduanya adalah riak dengan ibadah yang wajib.
Yang ketiga barulah pergi kepada riak dengan amal ibadah yang sunat. Hak ni lah hak kita banyak. Dengan sembahyang sunat, dengan puasa sunat, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir. Ni hak amal sunat. Hak ni hak banyak. Pandai ni. Tapi hak riak pada amal yang wajib, hak tu hak lebih besar laginya. Kita belajar qada-qada lepas fardu ain ni ujian tak besar mana. Tapi ujian semua ada. Hak belajar betul-betul tu nak kena jaga semua. Sebab tu masa ngaji pondok bab keikhlasan memang tugu peringat dalam mengajar. Kalaulah baca kitab tafsir jumpa ayat bab ikhlas, tugu tekan bab ikhlas pada belajar. Kalau baca kitab hadis bicara bab ikhlas, tugu tekan bab ikhlas masa belajar. Ketika tugu ngajar kitab tasawuf tu tak ada ceritalah hak tekan bab keikhlasannya. Mana kitab-kitab mana sekalipun kalau kena bicara keikhlasan tugu akan tekan ikhlas dalam belajar. Belajar kerana Allah, jangan belajar kerana untuk dapat manfaat dunia. Walaupun kita duduk pondok ni dikatakan gelap masa depan dunia. Duduk pondok ni gelap masa depan dunia, nanti nak makan apa, nak beri anak bini makan apa. Ni orang belajar pondok. Mana gelap masa depan dunia tu kata-kata umum. Tapi walaupun begitu, kita tunggu ngajar tu ingat semua. Belajar agama jangan kerana dapat manfaat dunia. Walaupun dia katakan kita duduk pondok ni gelap masa depan dunia. Sementara kalau kita belajar agama yang cerah masa depan dunia, lagi-lagilah kena beringat dalam bab keikhlasan ni. Jaga-jaga daripada riak. Ikhlas kena tekan molek, riak kena peringat semua. Kalau belajar ilmu agama yang cerah masa depan dunia, kita duduk pondok belajar gelap masa depan dunia, tu kata orang. Kata orang ni kata yang agak umum ni. Nak makan apa, anak bini nanti nak beri makan apa. Duduk pondok tak ada sijil, tak ada apa, kamu nak kerja apa. Gitu. Maknanya duduk pondok gelap masa depan dunia, tunggu peringat keikhlasan. Jangan ada riak, belajar agama kerana manfaat dunia walaupun dikatakan gelap masa depan dunia. Macam mana kita belajar agama yang cerah masa depan dunia, lagilah kena jaga bab keikhlasan ni, kena jaga hati daripada sifat riak. Sebab apa? Sebab ilmu ni umpama benih yang akan menghasilkan pokok yang macam mana. Kalau belajar agama kerana manfaat dunia, itu riak dengan ibadah yang wajib. Yang banyaknya adalah riak dengan ibadah yang sunat. Kemudian macam mana nak nak memelihara hati daripada sifat riak. Ini hak kaedah dalam kitab penawar bagi hati. Macam sifat kecelaan yang terdahulu begitu juga. Datangkan takrifan satu-satu sifat kecelaan, hukum dia, datang ayat Al-Quran, datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ni kemudian ceritalah pulaknya apa punca satu-satu sifat kecelaan, macam mana nak obat hati daripada sifat-sifat kecelaan. Ni nak bicara berkaitan dengan untuk pelihara hati daripada sifat kecelaan. Dan ketahui olehmu, kalau kira gak ni perenggang barulah kalau kira dah. Kalau kira, sebab dalam kitab Penawar Bagi Hati ni kitab baru. Dia ada titik, ada koma, kemudian dia ada perenggang-perenggang baru. Dan ketahui olehmu ni seeloknya perenggang barulah dah. Macam mana dengan cetakan baru? Kitab baru tu dia tak ada perenggang baru, tak ada dah. Dan ketahui olehmu bahawanya obat bagi riak itu menolak akan segala sebabnya, segala punca riak.
obat bagi riak ni macam kita kata obat demam lah, obat bagi demam. Mana apa obat demam? Obat untuk menghilangkan demam tau. Bukan obat demam, obat nak jadi kau kuat demam. Obat untuk demam kan, biar jadi pertama kuatlah demam, sebab obat tu untuk demam. Maksud apa obat demam? Obat untuk menghilangkan penyakit demam. Ni obat bagi riak mana? Obat untuk memelihara hati kita daripada riak. Memelihara hati daripada riak. Nak membersihkan hati daripada riak. Hati yang fana daripada selain Allah, barulah bersih sebersih-bersihnya daripada riak. Ni barulah orang yang selamat sungguh-sungguh. Hati dia selamat sungguh-sungguh. Mana hati seseorang yang sudah Allah fanakan, Allah lenyapkan daripada selain daripada Allah. Tu barulah hati bersih sebersih-bersihnya dan selamat hati seseorang daripada riak. Adapun kita ni, selagi di hati kita tu ada selain Allah, di hati kita ada lagi dunia, ada harta, ada rasa kemegahan, ada rasa kemuliaan. Selagi hati itu masih lagi suka kepada pujian, hati itu masih lagi ada rasa kecewa dengan kejian, hak ni tak akan selamat dari sifat riak. Tapi macam mana ni? Kena sentiasa memelihara hati daripada sifat riak. Kenapa memelihara ni? Riak ni godaan ni mari sokmo. Kena pelihara hati. Nak bersih, solid, selamat 100% sampai makam fana, lenyap di basirah selain daripada Allah. Hak dunia pun tak ada di basirah, hak akhirah pun tak ada di basirah. Sampai peringkat ni ikhlas peringkat muwahhidin, ikhlas peringkat muhibbin. Ikhlas nombor 1, ikhlas para aulia, para sahabat radhiyallahu anhum. Tu tak ada licin. Hak ni nak memelihara. Hak memelihara ni lah kena jaga semua ni. Sebab nak kena pelihara, jaga. Jadi hak yang kita nak pelihara, yang kita nak jaga adalah daripada riak. Riak ni biar kita kena molek. Sebab kita nak pelihara hati daripada riak, nak jaga hati dari riak. Riak sentiasa mari, maka riak ni kena molek. Jangan hanya tahu sebut perkataan riak. Bukan hanya tahu sebut perkataan riak, kena molek riak tu apa dia. Kemudian macam mana ni nak pelihara ni hati ni? Nak pelihara bukan nak bersih sepenuhnya, nak pelihara. Pelihara pun akhirnya riak masuk. Tapi bicara dah mengelepaskan. Dalam kitab Hidayatus Salikin dan kitab Faridatul Faraid di awalnya didatangkan pandang Imam Ghazali berkaitan dengan mereka yang ikhlas tu ikhlas tapi masuk riak. Riak ada 10%, 20%, 30%. Masuk riak. Padahal masuk riak. Ikhlas tu ikhlas lah, tapi sudah bercampur dengan riak. Macam ni kedudukan. Dalam kitab Hidayatus Salikin bicara bab sifat kecelaan yang ke-10 juga riak. Dia bicara waktu dan kitab Penuh Hati tak ada. Tak lagi bicara waktu. Ada ni. Mana apa ni? Mana hati kita kena jaga semua. Riak tu masuk 10%, bukan berarti 10%. Naik, akhirnya 50%, akhirnya 60%. Terbatal pahala amal ibadah, akhirnya 100%. Tak ada dah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kata nak kena pelihara molek, nak kena jaga molek daripada riak. Jadi nak pelihara dari riak ni menolak akan segala sebabnya, segala punca riak. Iaitu segala sebab riak, segala punca riak. Tiga perkara yang menjadi sebab bagi riak, menjadi punca bagi riak. Kena tolak ni dulu.
Nak tolak nak 3 perkara ni. Pertama, kasih akan dipuji. Suka orang puji. Hak ni nak tolak macam mana hak ni? Dia akan cerita di hadapan. Macam nak tolak daripada pujian. Sebab kita ni orang puji sahaja. Saya biasa duk sebut tu. Sa dengeran tu. Dan kedua, takut dicela. Hak mana sa, hak mana ra. Orang puji, orang keji, mana hak sa, mana hak ra. Faham tak ni? Sa gitu. Sa itulah macam air gas tu kan. Bukan air gas tu sa gitu. Kan air gas kan? Air gas. Kalau kita kocok tu air gas, kalau kita buka dia, kan kita air gas tu kan kita buat gelas. Air itulah air. Air gas orang kata. Kau panggil air apa? Air gas. Gas mati. Kan gas kan lemah dengan gas mati kan. Dia buh air gas dalam gelas tu kan, dia akan jak. Tu. Pakai apa tu? Sang. Tu sang tu. Betul. Kok orang nak orang? Gan nak marah tu. Orang kata macam-macam. Gan tu. Betulah tu biasa saya sebut tu guys. Tu saya biasa sebut. Kita ni ginilah tu kata nak kenal diri. Orang puji suka je. Apa apa luah lubang hidung. Luah lubang hidung. Orang kapur cakap, cari seluar tu nanti. Ada ni. Mula-mula luah lubang hidung. Lepas tu nanti cari seluar. Tu hak mana pula tu. Sampai cari seluar. Ni cakap kapung lah. Ada ni. Teguh kata selagi orang puji, orang keji kata je, Teguh kata apa? Jangan duk cerita bab makam lah. Pelihara sah dengan tu dulu. Nak cerita makam-makam apa? Selagi sah dengan tu tak hilang-hilang, tak cerita bab makam lah. Mana apa? Mana kita masih lagi suka kepada pujian. Kita masih lagi takut pada celaan. Orang cela je, nak marah. Ada tak? Walau hakikinya pujian tu datang daripada Allah. Hakikinya celaan tu datang daripada Allah. Kenapa nak sah? Kenapa nak orang? Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak tolak ni. Nak tolak yang pertama, kasih akan dipuji. Dia akan cerita di bawah tu macam mana jalan dia. Dan yang keduanya, takut dicela. Dia akan cerita jalan di bawah tu. Tapi mudah ke kita nak tolak akan suka dipuji? Ada ni. Mudah ke kita nak tolak akan takut celaan orang? Sebab itulah kata nak tolak orang ni pun sebab tu kata sentiasa kena pelihara, jaga hati daripada riak. Bukan nak membersihkan hati sebersih-bersih, bukan. Mana sebersih-bersih ni? Pujian tak ada, alhamdulillah. Kejian tak ada, alhamdulillah. Sebab apa? Semuanya datang daripada af'alullah. Nampak pujian keluar daripada mulut seseorang, nampak kejian keluar dari mulut seseorang, tapi hakikinya af'alullah. Di bahasa orang mereka fana, tidak ada melainkan hanya ada af'alullah. Ini bukan laku ni. Ini bukan laku. Nak sebenar. Barulah bersih sebersih-bersihnya daripada sifat riak. Ada ni. Ni kalau tegur sikit pun melompat-lompat. Bukan keji, bukan cela, bukan maki. Dia tegur pun melenting sehabis-habis melenting. Tak ada rasional langsung, tak ada ketenangan langsung. Ni cerita bab makam khayal. Pada ni. Nak tolak ni. Nak tolak, kasih akan dipuji, punca riak. Takut akan dicela, punca riak. Dan ketiga,
loba akan umpama harta. Hati kita tu dengan harta macam mana? Loba ke tak? Nak tengok ada makong tak ada makong, letak depan. Mas toko, tanah ko stoko. Kena tanah ko. Tanah ko. Hak tanah warna kuning tu, hak keras tu. Jadi rumah warna kuning tepi, ubuh tanah ko warna kuning tepi. Hati tomok dok ke hak mah tu? Dok, super je. Inilah hak hati suci daripada riya. Sebab apa? Fana di hati. Yang ada hanyalah Allah. Wa imma emas, wa imma tanah keras tu, semuanya makhluk Allah, tak ada nilai. Ni kalau tengok harta jelas, tengok pangkat jelas, suka sangat. Kemuliaan, ketinggian, sanjungan, suka sangat. Macam mana nak pelihara daripada riak? Ni cerita bab syariah ni. Cerita bab makam tu duduk ceritalah, bohong jadinya kalau seumpama tu. Kita cerita bab syariah. Macam mana kita nak pelihara, nak jaga hati daripada riak, nak tolak punca riak yang ketiga perkara. Nak tolak macam mana tiga-tiga ni? Tolak bukan tolak sepenuhnya, nak kawal hati kita. Kenapa suka sangat dipuji? Pujian orang tu sebenar ke tidak hakikat diri kita? Orang puji kerana orang tengok zahir. Sepatutnya orang puji kita malu sebab hakikat batin kitanya banyak aib, banyak dosa, banyak sifat-sifat cela. Orang puji tu kita sepatutnya rasa malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan cerita di hadapan macam mana nak tolak sebab riak, seperti nak tolak kasih akan dipuji, takut dicela, dan nak tolak loba akan umpama harta. Kemudian di luar tu nampak ada van jenazah tau. Ya? Ada van jenazah tau. Gitu tau. Ya. Yeah. Van jenazah. Tak apalah. Adapun kasih akan dipuji, maka seperti mereka yang menerkam ia akan musuh banyak dalam peperangan, supaya dikatakan akan dia orang yang berani. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.